Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Naib Presiden Malawi Saulos Klaus Chilima ditangkap atas tuduhan rasuah. Tangkapan dibuat oleh Biro Pencegahan Rasuah yang menjalankan siasatan berbulan-bulan terhadap Chilima. Jun lalu Presiden Lazarus Chakwera melucutkan kuasa Chilima apabila Badan Pemerhati pertama kali menuduhnya melakukan rasuah. Chilima telah dibawa ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan itu. Beliau dilaporkan diberikan ganjaran kerana membantu dua syarikat yang mempunyai hubung kait dengan ahli perniagaan Britain Zuneth Satar untuk diberikan kontrak oleh kerajaan Malawi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan matlamat utama negaranya adalah untuk memiliki senjata nuklear paling berkuasa di dunia. Kenyataan itu dibuat selepas Kim memeriksa ujian peluru berpandu balistik antara benua ICBM Hwasong 17 yang berharu dan berjanji untuk menentang ancaman nuklear Amerika Syarikat dengan senjata nuklearnya. Beliau menyifatkan Hwasong 17 sebagai senjata strategik terkuat di dunia. Kim turut menaikkan pangkat berpuluh-puluh pegawai tentera yang terlibat dalam pelancaran peluru berpandu balistik terbesar Korea Utara baru-baru ini. Kim menegaskan senjata nuklear itu dibangunkan bagi melindungi maruah dan kedaulatan negara. China menderma sebanyak $100 juta kepada Cuba untuk membantu negara itu menangani krisis ekonomi yang diburukkan lagi oleh wabak COVID-19. Perkara tersebut diumumkan Timbalan Perdana Menteri Cuba Alejandro Gil. Derma itu diumumkan ketika Presiden Cuba Miguel Diaz-Canel mengakhiri lawatan ke China dengan pertemuan Presiden Xi Jinping. Kedua-dua pihak turut mencari formula bersama dalam merancang dan menstruktur semula hutang. China merupakan rakan dagang kedua terbesar Cuba selepas Venezuela. Negara itu menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 3 dekad. Uganda melanjutkan perintah berkurung selama 6 minggu yang dikuatkuasakan di 2 daerah bagi mencegah penularan wabak Ebola. Ia termasuk melaksanakan sekatan perjalanan serta penutupan pasar, bar dan gereja. Presiden Yoweri Museveni berkata 2 daerah tersebut ialah Mubende dan Kasanda yang dikenakan sekatan selama 21 hari bermula 15 Oktober lalu. Sejak wabak itu diisytiharkan pada 20 September lalu, Ebola telah merebak ke seluruh Uganda hingga ke Kampala, ibu negara berkenaan. Sehingga kini, wabak itu meragut 55 nyawa di Uganda. Seorang maut manakala 13 lagi dilaporkan hilang selepas hujan lebat mengakibatkan tanah runtuh di Pulau Ischia, Itali. Menurut pihak berkuasa, bandar Casamicciola Terme paling teruk terjejas menyaksikan banjir lumpur melanda kawasan terbabit, menenggelamkan sekurang-kurangnya sebuah rumah dan menghanyutkan kereta ke laut. Sekurang-kurangnya 30 keluarga dilaporkan terperangkap. White House mengecam bekas Presiden Donald Trump kerana bertemu dengan pemimpin supremasi kulit putih Amerika Nick Fuentes yang dianggap sebagai rasis. Pertemuan diadakan di estet Mar-a-Lago milik Trump di Florida. Turut bersama dalam pertemuan itu ialah penyanyi rap Kanye West yang dikecam susulan kenyataan kontroversi antisemitik. Trump mengakui sedang makan malam bersama West yang kebetulan membawa bersama Fuentes. Timbalan Setiausaha Akhbar White House Andrew Bates menegaskan ketaksuban, kebencian dan antisemitisme sama sekali tidak mempunyai tempat di Amerika Syarikat. Bola sepak Piala Dunia 2022 di Qatar, Perancis muncul negara pertama mengesahkan tiket kepusingan 16 pasukan terbaik beraksi dalam kumpulan D. Skuad bimbingan Didier Deschamps itu menewaskan Denmark 2-1. Penyerang Kylian Mbappe muncul wira menjaringkan 2 gol. Australia yang beraksi dalam kumpulan sama turut meraih mata penuh apabila menang tipis 1-0 berdepan Tunisia. Dalam perlawanan kumpulan C, Poland menumpaskan Arab Saudi 2-0. Argentina pula menewaskan Mexico 2-0 untuk menghidupkan peluang kepusingan kalah mati. Sementara itu, penyerang Brazil yang sedang meningkat naik, Rodrigo menyatakan kesediaan untuk menggantikan Neymar bagi aksi seterusnya. Neymar dijangka terlepas 2 perlawanan peringkat kumpulan menentang Switzerland dan Cameroon selepas cedera ketiga bertemu Serbia Khamis lepas. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.